dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Macam mana dengan cuti sekolah kamu? Yang penting, saya guna semua murid-murid duduk rumah. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada minggu ini dengan pendidikan kesihatan. Tajuk yang akan kita belajar pada sesi pembelajaran kita hari ini ialah penyalahgunaan bahan. Seperti biasa, mari kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh merujuk buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 3. Semua dah dapat kan buku teks ni? Jom. Sebelum kita mula, kita tengok objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengaplikasi kemahiran berkata tidak kepada perlawanan merokok. Yang kedua, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menganalisis bahaya merokok kepada kesihatan diri dan persekitaran. Dan objektif pembelajaran yang ketiga, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menjana idea cara mengelakkan diri dari menjadi perokok pasif. Apa tu perokok pasif? Jangan risau, nanti kita kasih tahu. Jom kita belajar. Mari kita mulakan dengan definisi salah guna. Apakah yang murid-murid faham dengan perkataan salah guna? Ya, penggunaan bahan-bahan terlarang seperti dadah yang bertentangan dengan kepentingan perawatannya. Dadah memang salah kan? Ya, okey. Apa maksud dia di sini? Salah guna ialah penggunaan bahan terlarang seperti dadah yang bertentangan dengan kepentingan perawatannya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya dadah ni ada kepentingan dia kepada kita. Contohnya apa? Ya, Panadol. Ubat Panadol, ubat batuk. Semua jenis ubat yang ada. Ubat-ubat tu semua adalah dadah sebenarnya. Tetapi dalam dos yang tertentu, dalam dos yang dikawal. Dos ni apa? Dalam jumlah. Maksudnya dalam ubat batuk kita, dalam ubat Panadol kita ada dadah. Ada. Tetapi dalam dos ataupun dalam jumlah yang dikawal. Dalam bahasa mudahnya macam ni. Ubat Panadol yang kita makan, ubat batuk yang kita makan tu ada dadah sebenarnya. Tetapi dalam jumlah yang terkawal. Jumlah yang terkawal tu menyebabkan bila kita demam, bila kita batuk, bila kita makan ubat tu, maka kita akan baik demam. Sebab jumlah dia, jumlah yang tertentu. Tapi salah guna ni bertentangan dengan kepentingan perawatannya. Maksudnya kita guna salah. Kita tak sakit, kita tak batuk, kita tak demam, tapi kita guna, kita ambil. Salah lah. Kita salah guna. Ubat tu kita makan bila kita sakit saja. Kalau kita tak sakit, kita tak boleh ambil. Jelas semua? Baik. Bahan-bahan terlarang termasuklah dadah,
ganja, tembakau, alkohol. Tahu alkohol? Arak. Ubat tahan sakit, hidugam. Biasa dengar hidugam? Dan lain-lain dan dengannya. Itu bahan-bahan yang terlarang. Maksudnya tak boleh guna. Okey? Tetapi untuk pembelajaran kita hari ini, tajuk penyalahgunaan bahan tahun 3, kita akan belajar berkaitan dengan rokok sahaja. Kita tak akan belajar tentang ubat, kita akan belajar tentang dadah, kita akan belajar tentang rokok sahaja yang berkaitan dengan rokok ataupun tembakau. Baiklah murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 70. Baik, jom kita tengok. Sebelum kita teruskan, mari kita tengok rokok tu. Mari kita belajar tentang rokok. Kamu semua tahu tak rokok yang kita selalu tengok orang hisap tu, apa kandungan dia? Tak tahu kan? Jom kita tengok. Cuba kamu perhatikan gambar yang cikgu bagi ni. Yang cikgu tunjuk dalam slide ni. Tengok. Ada berapa bahan yang digunakan? Kita tengok tu. Okay, yang pertama, amonia. Tahu amonia? Tu dalam bahasa sainsnya. Pencuci tandas. Dalam rokok sebatang tu, dia bubuh pencuci tandas dalam tu. Nikotin. Tahu nikotin? Nikotin ni nak mudah kalau kamu tengok pada gambar tu, yang spray buat nyamuk tu. Ada dalam rokok tu. Okay. Lepas tu kita ada peluntur industri. Kita ada hexamine. Okay. Kita ada stearic acid. Lilin tu. Lilin tu. Bila kita bakar lilin kan ada cecairnya tu. Ada cecair tu ada dalam rokok. Cadmium. Cadmium tu benda yang ada dalam bateri. Bateri AA tu. Benda yang ada dalam bateri. Dia ada di dalam rokok tu. Butane. Butane ni gas lah. Gas yang kita petik lighter tu. Tu. Okay. Kita ada acetic acid ataupun cuka. Kita ada methane. Okay. Kita ada arsenik. Arsenik ni racun sebenarnya. Okay. Karbon monoksida. Okay. Metanol dan cat. Bahan chemical, bahan kimia yang dalam cat tu ada dalam rokok. Maksudnya setiap kali seorang perokok tu dia hisap rokok, dia akan hisap ke semua bahan-bahan yang dah kita tengok ni. Bila dia hisap rokok tu, dia akan hisap semua bahan tu masuk dalam badan. Agak-agak apa akan jadi pada badan? Tubuh badan kita apa akan jadi? Ya, betul tu. Okay. Badan kita akan sakit, akan rosak sebab kita ambil, kita guna, kita hidup, kita sedut benda-benda yang racun. Okay. Baiklah. Sekarang kita tengok kesan-kesan buruk merokok kepada tubuh badan bagi perokok tegar. Setiap orang yang merokok akan mendapat kesan-kesan ni ya. Semua ni akan dapat kepada yang hisap rokok. Yang pertama, mulut, nafas berbau, gigi akan kuning. Tengok cikgu yang gigi. Putih. Cikgu tak hisap rokok. Okay, lepas tu batuk bertahap. Bila batuk tu kita boleh dengar bunyi kahak bila dia batuk. Sebab itulah bahan-bahan kimia yang disedut tadi, dia akan menyebabkan kita punya tekak ni berkahak. Lama-lama dia akan mendapat apa? Kanser usus.
Penyakit paru-paru. Okay. Boleh menyebabkan sakit jantung juga. Orang yang isap rokok ni berisiko tinggi. Paling berisiko tinggi untuk sakit jantung. Orang yang isap rokok ni. Lepas tu kita ada kanser pankreas. Dan boleh mendapat stroke. Stroke ni apa? Stroke ni ialah penyakit yang bahagian otak kita ni. Otak kita dia ada bahagian-bahagian ya. Ada bahagian pada otak ni akan rosak. Disebabkan racun yang kita sedut bila isap rokok tu kan. Bahan kimia tu menyebabkan sel-sel pada otak ni mati. Bila mati dia akan jadi stroke. Stroke ni kita hilang upaya untuk menggerakkan anggota tubuh. Sebab tu bila kita tengok stroke separuh badan. Maksudnya sebelah kanan dia tak boleh bergerak. Jadi hanya boleh guna bahagian badan sebelah kiri dia. Mungkin tangan kanan dia tak boleh bergerak. Tak boleh nak pegang benda. Nak buat kerja semua kena guna tangan kiri. Itu stroke tu. Ulcer perut. Ulcer tahu ulcer? Biasa jadi ulcer di mulut. Kan kita terasa pedih kan? Nak makan susah, kita nak kunyah pun susah. Tapi ini jadi di perut, dalam perut kita. Okay. Penyakit kronik buah pinggang. Buah pinggang akan rosak, boleh dapat penyakit kronik buah pinggang. Kesan-kesan daripada merokok kepada tubuh badan. So, seterusnya, apa yang perlu kita buat? Seterusnya, dalam pembelajaran kita ni, kita perlu katakan tidak. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 70. Dah lihat semua bahaya kesan rokok pada tubuh tadi kan? Sekarang kita tengok muka surat 70 dalam buku teks. Apakah yang dapat kita pelajari daripada tadi yang cikgu terang tadi? Kita perlu elakkan diri daripada merokok. Dekat dengan rokok pun jangan. Tengok pada muka surat 70 tu. Semua dah disebut di sana. Sama macam yang cikgu terangkan tadi. So, jangan bila ada orang pelawar, jom isap rokok. Bila ada kawan mengajak, jom isap rokok. Jangan. Kata tidak. Tak mau lah. Kesan tadi banyak. Penyakit tadi banyak. Kita sebut. Kalau kamu nak dapat penyakit-penyakit tu, isap rokok. Tapi cikgu percaya, murid-murid cikgu semua nak sihat. Tidak? So, katakan tidak. Kalau orang bagi rokok tu orang suap, jangan ambil. Dan kalau kamu berada dengan orang yang isap rokok, tunjuk isyarat tidak, jangan merokok. Ni buat macam ni. Tak mahu. Buat macam ni tak. Okay. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar tindakan yang perlu diambil untuk mencegah daripada menjadi perokok pasif. Tadi di awal tadi semasa objektif pembelajaran dengar perkataan perokok pasif kan? Sekarang kita akan belajar. Seperti dalam muka surat 71. Okay. Terdapat beberapa cara yang boleh diambil bagi mengelakkan dan hidup sihat tanpa pengaruh rokok kepada perokok pasif. Yang pertama, apabila berada di kawasan atau berdekatan dengan orang yang merokok, tutup hidung kamu, tutup mulut kamu. Okay. Dan terus beredar dari kawasan tersebut. Okay. Yang kedua, gunakan isyarat jangan merokok. Macam cikgu cakap tadi kan. Gunakan isyarat jangan merokok kepada
perokok jika berada berdekatan dengan kita. Pastikan kawasan tu memang kawasan dilarang merokok lah. Baik. Yang ketiga, jika tidak berkesan, maka murid-murid perlu beredar dari perokok. Maksudnya, dah habaq dah dekat orang yang merokok tu, jangan isap rokok di sini. Dia buat tak tahu je. Dah, jalan. Pergi dari tempat tu. Jangan duduk di situ. Okay. Dan yang terakhir, laporkan kepada orang dewasa jika terdapat kanak-kanak yang merokok di sekitar kamu. Kalau di sekolah, kamu maklumkan kepada guru lah. Kalau di kawasan taman perumahan kamu maklumkan kepada ibu bapa kamu. Kalau berada di tempat awam, contoh tempat awam sekarang ni, tak boleh dah sewenang-wenangnya isap rokok. Kedai makan tak boleh isap rokok. Tempat awam, shopping kompleks tak boleh isap rokok. Di dalam kedai tak boleh isap rokok. Boleh isap rokok di mana? Di luar kawasan yang terbuka. Maksudnya kalau masuk satu-satu kedai, tak kisahlah kedai apa, kedai kereta, kedai baju, kedai makan, masuk kedai tak boleh merokok. Kalau nak merokok kena keluar. Okay, maksudnya kawasan-kawasan awam yang tertutup ni memang tak boleh merokok. Kalau kamu pergi pasar raya, tengok ada orang merokok, kamu maklumkan kepada petugas pegawai keselamatan di situ. Okey. Murid-murid semua? Baik. Okey, sekarang kita tengok kumpulan perokok ni, perokok aktif ataupun cegah dan perokok pasif. Okey, sebelum mengakhiri sesi pembelajaran kita, saya nak murid-murid semua tahu dua jenis perokok ni. Kumpulan ini merupakan kumpulan orang-orang yang memang suka merokok bagi perokok aktif atau perokok tegah. Ini yang memang suka isap rokok. Ini kita panggil kumpulan yang pertama, perokok aktif. Okay. Kumpulan yang kedua pula adalah perokok pasif. Kumpulan ni lebih banyak. Kenapa? Kerana kumpulan ini bukanlah orang-orang yang merokok, tetapi orang-orang yang berada berdekatan dengan perokok tegah tadi. Ni perokok pasif. Okay, kalau kamu tengok, bila kamu keluar kawasan awam di mana-mana, ramai lagi perokok ataupun ramai yang tak merokok. Ramai orang yang tak merokok. Sebab tu perokok pasif ni lebih ramai. Sebab perokok pasif ni ialah orang yang tak merokok, tetapi dia duduk dekat dengan orang yang merokok. Orang merokok, asap rokok orang yang merokok tu, perokok pasif ni sedut. Untuk pengetahuan kamu semua, murid-murid semua, okay, kesan kepada perokok pasif ni adalah 2 kali ganda lebih berbanding perokok tegah, perokok aktif. Kenapa? Sebab orang yang isap rokok, bila dia isap rokok, pada rokok dia tu ada bahagian yang diisap tu, ada bahagian penapis. Maksudnya bila dia dah sedut asap-asap, bila dia dah bakar rokok tu, dia sedut asap tu, asap yang dia sedut tu sebelum masuk ke dalam badan tu ada penapis. Tapi bukan kata bila ada penapis boleh isap rokok, tak. Kesan dia macam tadi lah. Bila dalam jangka masa yang lama akan dapat penyakit tadi. Tapi beza dengan perokok pasif ni. Perokok pasif dia duduk bersebelahan dengan perokok aktif. Duduk dekat. Bila orang isap rokok tu, tiup asap rokok dia, orang yang perokok pasif ni dia sedut tanpa ada penapis, tanpa ada filter terus masuk. Sebab tu kita bau. Kalau macam cikgu tak merokok, bila bau rokok tu cikgu tak boleh bau. Sebab sakit. Sebab pening kan. Itu kesan dia 2 kali ganda. Lebih teruk berbanding dengan orang yang isap rokok. So sebab tu
Pembelajaran kita pada minggu ni, pada hari ni, kita belajar tentang rokok, kesan dia. So, bila kamu tengok ada orang isap rokok, jangan pergi dekat orang tu. Lari. Pergi tempat lain. Jelas murid-murid? Baik. Okey, habis dah pembelajaran kita pada minggu ni. Tugasan minggu ni, tugasan yang pertama, buat latihan uji minda dari buku teks. Dalam muka surat 72. Okey, buka buku teks kamu, muka surat 72, cuba kamu tengok. Ada latihan uji minda. Teka silang kata. Cikgu nak kamu buat latihan tu dalam buku tulis. Okay, tugasan yang kedua, cikgu nak kamu hasilkan risalah maklumat ataupun brosur, pamphlet berkaitan dengan tajuk kita belajar hari ni. Okay? Dalam risalah kamu tu kena ada 4 benda. Okay, 4 perkara. Tajuk. Okay, yang pertama kena ada tajuk. Tajuk dia bahaya rokok. Okay. Perkara yang kedua, kandungan bahaya rokok. Kandungan bahan-bahan yang bahaya dalam rokok lah tadi. Tunjuk tadi tu. Okay. Yang ketiga, kesan merokok. Dan yang terakhir, langkah pencegahan. Okay, kamu boleh gunakan kertas A4 ataupun sebarang kertas warna. Selesai tugasan kita. Okay, cikgu nak bagi makluman sikit. Hantar bukti tugasan menggunakan link yang disediakan. Okay, cikgu dah sediakan link. So, gambar-gambar tugasan yang sudah kamu selesai, sudah siap. Okay, kamu hantar guna link yang cikgu bagi tu. Uploadkan bahan-bahan gambar kamu. Okay. Dan yang kedua, cikgu nak kamu hantar buku tulis DJ hujung minggu ni untuk cikgu semak. Jelas murid-murid? Baik. Tapi, kalau kamu ada sebarang soalan, permasalahan, kalau nak tanya apa-apa, kamu boleh terus WhatsAppkan cikgu. Okay? Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.